Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dhamina as-sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana bihi wa amila a'malan salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, malam 1 Muharram 1445 Hijriah. Alhamdulillah, dengan takdir Allah kita masih lagi diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikurniakan kita dan dikekalkan kita dengan akabirun ni'am, sebesar-besar nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya nikmat iman, Islam, tauhid, ma'rifah, dan kemudian Tuhan kekalkan dan tambahkan lagi kepada kita dengan nikmat ilmu dan hikmah. InsyaAllah kita dapat melayari bahtera kehidupan dengan sesuatu yang diredai oleh Allah, yang insyaAllah juga akan menjadi bekal utama kita apabila kita dimatikan besoknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kita akan menjadi orang yang kemuncaknya di akhirat, iaitulah mendapat syurga Jannatun Na'im, syurga yang penuh dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita berada di permulaan tahun baru 1445 Hijriah. 1444 sudah menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Setelah kita bermuhasabah sepanjang 1444 yang lalu, tentu jawapannya ada pada tuan-tuan, jawapan tersendiri. Kita boleh menilai dan melihat sama ada diri kita ini benar-benar iaitulah cukup bekal untuk kita bawa menghadap kepada Allah, ataupun iaitulah masih banyak lagi yang perlu kita isi untuk menjadi bekal kepada kita di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah selagi nyawa berada di badan, masih belum terlambat kita bertekad sungguh-sungguh, kita berazam sungguh-sungguh, dan kita jadikan ia sebagai satu taraji, cita-cita kita
dan bukan sebagai satu tamanni, angan-angan kita. Maksudnya kita sebut sebagai cita-cita ni kita akan cuba untuk dapat sungguh-sungguh, dan insya-Allah tidak mustahil kita akan dapat, iaitulah sepanjang tahun yang akan datang ini kita nak menjadi manusia yang benar-benar bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah dia tujuan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh Al-Mawardi di dalam kitabnya Ahkamus Sultaniyah, iaitulah tujuan utama kehidupan kita ialah niyabatan anin nubuwah, menjadi pengganti kepada kenabian, fi hirasatid diniyah, iaitulah untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu hidup kita ni suka tak suka, mau ke tak mau, tujuan utamanya kita kena jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Apa saja posisi dan kedudukan kita, hendaklah dijuruskan kepada usaha untuk menegakkan agama, memperjuangkan agama, dan kemudian menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan semangat daripada peristiwa hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun au kama qala, iaitulah Nabi kata selepas daripada pembukaan kota Mekah maka tidak ada lagi hijrahnya yang disebut seperti mana hijrahnya Nabi dan hijrahnya sahabat yang lalu, di mana iaitulah Nabi tinggalkan tanah tempat tumpah darah, kemudian berhijrah ke satu tempat yang lain, iaitulah untuk menjaga dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tentulah ini bukan satu pengorbanan yang kecil, pengorbanan yang boleh kita pandang enteng, tapi satu pengorbanan yang cukup hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sanggup melakukan satu perjalanan yang begitu mencabar, berbelah-belah hari untuk sampai di Madinah, tetapi sesungguhnya apa yang dibuat oleh Nabi benar-benar mendapat keredaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita pun nak ambil semangat hijrah tadi, kita pun lakukan satu perjalanan yang sama seperti Nabi. Contohnya iaitulah kita tak akan mendapat lagi pahala hijrah itu. Lalu apa yang perlu kita buat untuk ambil kembali semangat hijrah ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin jihadun. Satu yang perlu ada pada kita untuk mendapat ganjaran seumpama hijrahnya yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat, iaitulah jihadun. Maknanya ialah ijtihada, bersungguh-sungguh, terutamanya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, tambah-tambah untuk menjadikan bahawa agama Allah Islam itu memerintah, bukan Islam itu diperintah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pasal itu tugas ni bukan tugas ustaz-ustaz saja, bukan tugas tok-tok guru saja, tapi tugas semua
semua kita yang berada di atas muka bumi Allah. Apa saja sumbangan yang boleh kita gunakan anugerah daripada Allah Ta'ala, anugerahkan kepada kita, gunakan untuk bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang keduanya ialah niyatun. Pasal apa disebut niyatun? Maknanya ialah kita perlu menjaga sesuatu qasad dan tujuan kita. Hendaklah ikhlas betul-betul kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana sesungguhnya apa saja tujuan yang kita buat, perbuatan yang kita buat, kalau sekiranya iaitulah tujuannya bukan kerana Allah, kita tidak akan mendapat iaitulah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal itu kalau kita tengok tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, di dalam hadis matan arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis pertama iaitulah hadis yang menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah war rasul, ila akhir hadis, sampai habis hadis lah. Iaitulah hadis itu menyentuh tentang hanya sanya setiap perbuatan itu iaitulah hendaklah dimulakan dengan niat, dan niat menjadi kekuatan utama kepada mana-mana perbuatan dan amalan di atas muka bumi Allah. Dan kemudian di hujungnya disebut oleh Nabi iaitulah tentang bagaimana ada sahabat yang dia berhijrah, iaitulah sesungguhnya berhijrahnya dia itu iaitulah bukan kerana Allah, tetapi sesungguhnya kerana seorang perempuan yang ia cintai yang bernama Ummu Qais. Maka iaitulah dia mendapat Ummu Qais akhirnya tuan-tuan, tapi dia tidak mendapat ganjaran hijrah yang benar-benar dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal itu apa saja tujuan yang kita buat pada hari ini, jaga sungguh-sungguh nawaitu kita tuan-tuan, kerana ia menentukan amalan kita itu benar-benar diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sama-sama kita menjadi manusia yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Cukuplah ia menjadi satu muqaddimah pada malam ni. Kita sebut juga tentang hijrah sebab kita nak raikan iaitulah permulaan tahun baru pada malam ni tuan-tuan. Inilah tahun yang paling layak untuk kita iaitulah jadikan sebagai trademark kita berbanding dengan tahun yang lain, kerana ia mengukur tentang keagungan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Kita sambung balik perbahasan kitab kita pada malam ni tuan-tuan, iaitulah masih lagi kitab yang bernama Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, tempat terbit 2 bulan purnama dan tempat perhimpunan 2 lautan, yang disusun oleh seorang ulama yang agung yang bernama Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Ulama yang produktif. Bagaimana kalau kita kaji manaqib dia telah mengarang ada 80 kitab-kitab yang besar-besar, dan kemudian banyak lagi risalah-risalah kecil yang lain. Ulama yang hebat daripada bumi Fatani. Ulama ini sudah meninggalkan kita, tapi sekurang-kurangnya dia meninggalkan pusaka untuk menjadi pedoman kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita sambung tuan-tuan kitab kita pada muka surat 29.
Jadi kita nak sambung tang mana tuan-tuan, untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah kita sedang belajar tentang syarat-syarat sembahyang sebelum daripada kita sembahyang dan ketika kita sembahyang. Dan syarat itu dimulakan dengan apa tuan-tuan? Untuk kita ambil iktibar, iaitulah suci daripada najis dan hadas. Jadi kita dah bincang panjang dah yang tu. Dan kemudian kita sedang membicarakan tentang iaitulah syarat yang kedua, apa dia? Iaitulah menutup aurat. Ataupun dalam kaedah yang disebut dalam kitab fiqh yang besar-besar, iaitulah apa dia? Menutup launul aurah, iaitulah warna aurat. Jadi kita dah bincang panjang dan kemudian kita nak sambung lagi perbahasan yang Tok Guru bawa tentang menutup aurat ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Baik, kita sambung pada muka surat 29. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan wajib pula menutup aurat daripada manusia lain daripada sembahyang. Dan jika di dalam khalwat, yakni khalwat ni maknanya bersendirian, jika di dalam kelam sekalipun, iaitulah termasuk dalam gelap, melainkan kerana hajat, seperti kerana mandi, dan juga kerana bersejuk-sejuk dan seumpamanya. Apa maksud dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah? Iaitulah bila kita bicara bab iaitulah bab menutup aurat ini, dia bukan sahaja menjadi kewajipan di dalam sembahyang, malah disebut di sini dan wajib pula menutup aurat di luar sembahyang. Kita dalam kehidupan kita ni, bukan makna kita wajib hanya menjaga aurat itu di dalam sembahyang, malah iaitulah di luar sembahyang tuan-tuan. Pasal apa? Pasal menjaga aurat ini seolah-olah dia membicarakan tentang muru'ah dan harga diri kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu kita jangan buat mudah-mudah dengan persoalan aurat. Jadi dia sebut di sini tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, ada orang tanya macam mana kalau tak ada orang? Takkan kita nak jaga aurat? Boleh tak kita biar lagu tu dan sebagainya dalam keadaan tadi? Maka ulama tetap berpegang iaitulah sekalipun di tempat yang bersendirian. Walaupun kita duduk seorang-seorang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, walaupun yang ni ada perbahasan panjang di kalangan ulama fiqh, tetapi iaitulah tetap ulama-ulama fiqh yang cenderung kepada persoalan tasawuf, persoalan iaitulah untuk menjaga hati kita tuan-tuan, iaitulah ulama-ulama yang peralui bagaimana adab kita dengan Tuhan dan adab kita dengan makhluk-makhluk lain di atas muka bumi Allah. Iaitulah jumhur di kalangan ulama ini menyebut aurat tetap perlu dijaga sekalipun kita berada dalam keadaan bersendirian. Karena ada hujah yang ulama bawa macam disebut oleh Imam Al-Bughawi, iaitulah maknanya walaupun kita khalwat, walaupun kita duduk seorang-seorang tuan-tuan, kita kena malu, iaitulah satu
itu kepada siapa? Iaitulah kepada malaikat yang sentiasa bersama-sama dengan kita. Antara malaikat yang bersama-sama dengan kita ialah malaikatur rahmah, malaikat rahmat. Ada orang kata iaitulah maknanya malaikat rahmat ni dia bukan duduk 24 jam bersama-sama dengan kita. Pasal malaikat rahmat ni dia duduk apabila kita melakukan kebaikan, kita berada di tempat-tempat yang baik, maka malaikat rahmat akan bersama-sama dengan kita. Jadi ada malaikat yang malaikat rahmat, jadi dia tak bersama-sama dengan kita kalau kita berada di tempat-tempat yang keji ataupun kita melakukan sesuatu yang tidak baik dan sebagainya. Nak bagi tak apalah kalau kita kata malaikat rahmat tak bersama dengan kita pun, iaitulah ada satu lagi malaikat yang dia tak lari daripada kita. Hang duk tang mana, hang buat apa pun, selagi kita hidup di atas muka bumi, malaikat ini tetap bersama-sama dengan kita. Apa dia? Iaitulah malaikat kiraman dan katibin, yang lebih dikenali dengan raqib dan atid. Dia duk catat hak yang kebaikan yang kita lakukan, dan dia duk catat kejahatan yang kita lakukan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Dia tetap bersama-sama dengan kita sepanjang masa. Cuma hak buat kerja, iaitulah kalau kita buat baik, maka kiraman yang akan memainkan peranan. Kalau kita buat jahat, katibin yang akan memainkan peranan. Cuma kita ni yang mana lebih banyak bekerja, yang tu saja tuan-tuan, sama ada kiraman ataupun katibin. Yang ni yang akan menentukan besoknya, iaitulah di akhirat kita akan termasuk di kalangan yang disebut sebagai ashabul yamin ataupun ashabus shimal, ataupun dia ada satu lagi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, disebut dalam surah Al-Insyiqaq, iaitulah ashabul wara. Kita selama ni kita tahu kata satu ashabul yamin, orang yang menerima buku catatan amalan dia dengan tangan kanan. Satu lagi ashabus shimal, orang yang menerima catatan buku amalannya itu dengan tangan kiri. Jadi besoknya kalau kesimpulan ataupun last sekali, iaitulah kita masuk dalam golongan terima amalan kita, buku catatan amalan dengan tangan kanan ataupun tangan kiri, tahu dah kesudahan kita syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada satu lagi golongan. Siapa dia? Iaitulah ashabul wara. Apa maksud ashabul wara? Ashabul wara ni maknanya ialah golongan belakang. Dia akan menerima buku catatan amalannya dari belah belakang, menunjukkan dia merupakan golongan yang paling hina dan golongan yang paling utama akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang duk tulis tu tuan-tuan, yang akan bentang besoknya ketika di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala, dua malaikat ni dia tak lari kita pitang mana pun, dua-dua malaikat ni ada bersama dengan kita. Pasal itu Imam Bukhari kata, hendaklah kamu malu dengan dua malaikat yang setiap bersama-sama dengan kita ni tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Satu malaikat, satu lagi apa dia? Iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang sentiasa memerhatikan kita. Jadi malu sendiri dengan Tuhan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu orang yang betul-betul dia benar-benar mendapat keredaan Allah, dia akan jaga aurat dia sekalipun dia berada dalam keadaan khalwah,
walaupun di dalam gelap. Gelap ni siapa nak nampak? Dia bukan kira nampak tak nampak, iaitulah maknanya dalam keadaan tadi, iaitulah bahawa sesungguhnya dikirakan perlu dijaga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tapi ada orang tanya, boleh tak ustaz kita buka aurat dan sebagainya? Ada perbahasan ulama. Tok guru kita pun sebut, iaitulah kecuali boleh, tak ada masalah. Bila? Kerana hajat, kerana ada keperluan. Seperti contohnya kita mandi di tempat yang tersendiri, bilik air tu katup sengap, siapa pun tak nampak tuan-tuan, kita duduk dalam tu. Ni ada orang tanya, boleh tak mandi telanjang? Senang faham lagu tu lah tuan-tuan, kita habaq terus. Jawapannya iaitulah itu merupakan hajat dan dibolehkan, tak ada masalah. Tapi kalau orang yang betul-betul peralui, bagi dia tetap tak boleh. Senang faham lagu tu tuan-tuan. Pasal apa? Pasal nak jaga hak yang tadi ni, iaitulah bahawa sesungguhnya tetap sifat malu kena ada, bukan takat sesama manusia, tapi makhluk yang lain dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia. Pasal sifat malu ni sifat yang paling utama yang dikaitkan dengan iman tuan-tuan. Tambah disebut oleh Nabi, kalau kamu tak malu, buatlah apa sahaja yang kamu suka. Maknanya bukan Nabi suruh kita buat apa kita suka. Maknanya nak habaq kata, iaitulah Nabi sebut dalam hadis yang lain, al-haya wal iman mutalabbisan. Malu dan iman tu bersepakai, duk sekali. Hilang satu lagi hilang. Maknanya kalau tak malu, maknanya ialah dia tak ada iman. Pasal itu bila tak malu ni, buatlah apa saja tuan-tuan. Pasal itu kita tengok musuh Allah, tak kira siapa pun musuh Allah ni, dia akan bertambah permusuhan dia kepada Allah dan juga kepada manusia apabila sifat malunya hilang sedikit demi sedikit. Lama-lama dia akan hilang malu terus. Masa tu hang tak usah buat apalah. Macam orang yang suka muhung lah tuan-tuan, tak kira lah siapa pun yang suka muhung ni, bukan muhung sikit-sikit. Kalau kita kata muhung, dia kalau bahasa kampung kata muhung sepanjang rod. Bila dia maknanya bila dia hilang malu tadi, habis cerita. Dia akan maknanya tak heran dengan pembohongan dia, malah dia akan lupa apa yang dia bohong tuan-tuan. Tapi masalah dia lupa, orang lain ingat tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaedahnya tuan-tuan. Satu lagi, iaitulah maknanya dalam keadaan tadi, contohnya yang mudah, orang yang melakukan kezaliman. Orang yang melakukan kezaliman ni juga, dia juga akan ditarik sifat malu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dia akan bergabung. Tambah orang yang mempunyai kuasa, dia akan bergabung dua benda ni tuan-tuan kat dia. Kalau dia tak jaga betul-betul tuan-tuan, apa dia? Iaitulah satu berbohong, satu lagi ialah melakukan kezaliman. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya teringat bab bohong dan zalim ni tuan-tuan, iaitulah Nabi sebut satu hadis yang agak panjang, tapi tak apalah, kita baca sikit tuan-tuan untuk kita sebut. Iaitulah kata Nabi untuk jadi pedoman kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitulah Nabi sebut, sayakunu ba'di umara yakzibuna wa yazlimun faman saddaqahum bikazbihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhum
wala yarid 'alal haud au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut tuan-tuan dalam hadis dia, selepas daripada kewafatanku, tak berapa lama lepas tu, iaitulah akan munculnya beberapa orang pemimpin. Iaitulah akan munculnya beberapa orang pemimpin, di mana iaitulah pemimpin-pemimpin tadi ni tuan-tuan yang akan muncul itu ada dua sifat utama kepada dia. Apa dia dua sifat utama itu? Iaitulah yakzibun wa yazlimun. Dia akan suka berbohong, satu. Dan kemudian yang keduanya, dia akan mudah melakukan kezaliman. Dua benda tu ada kat dia. Satu, dia suka berbohong, dan yang kedua, dia akan mudah melakukan kezaliman. Untuk menjadikan dia itu sentiasa berbohong, maka akan timbullah pelbagai kezaliman di atas muka bumi Allah. Yang Nabi nak fokus kat kita ni. Baik tu Nabi kata, faman saddaqahum bikazbihim, maka sesiapa yang membenarkan pembohongan mereka, dia tahu kata bohong, tapi dia duk redha situlah, dia duk sokong situlah, dia duk lantik situlah tuan-tuan, maka orang ini iaitulah faman saddaqahum bikazbihim, maka sesiapa yang membenarkan pembohongan mereka, dan kemudiannya wa'anahum ala zulmihim, membantu mereka tadi melakukan kezaliman di atas muka bumi Allah. Apa disebut oleh Nabi, amaran utama Nabi? Nabi kata, falaisa minni, mereka bukan daripada kalanganku. Nabi tak mengaku umat orang ni. Orang yang maknanya tetap membenarkan pembohongan pemimpin yang berbohong, dan kemudian menolong pemimpin yang melakukan kezaliman ini, Nabi kata, maka dia bukan daripada kalanganku. Dan juga walastu minhum, aku juga tak ada kena-mengena dengan mereka. Dan iaitulah wala yarid 'alal haudi, dan mereka tidak boleh menghampiri telagaku ketika di akhirat besok, iaitu telaga Kausar. Jaga tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Ada orang mai tanya saya, bagaimana iaitulah boleh munculnya pemimpin-pemimpin yang mudah berbohong dan juga iaitulah melakukan kezaliman. Disebut oleh ulama-ulama yang agung untuk jadi pedoman kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya disebut oleh ulama-ulama yang mendapat keredaan Allah, iaitulah bahawa sesungguhnya kita nak kenal salah satunya, iaitulah pemimpin-pemimpin yang begitu suka untuk mendapat jawatan kepimpinan. Dia akan berusaha bersungguh-sungguh, by hook by crook, dia nak juga tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi sebab apa ulama kata macam tu? Ada hadis yang lain pula tuan-tuan untuk kita ambil i'tibar. Apa dia tu? Nabi kata, ma min ahadin ahabbur riyasata illa hasadu wa baghyu wa tattabi'u uyubin nas wa karrihu an yuzkara ahadun bi khair. Tu dia kata Nabi. Nabi kata, siapa-siapa yang dalam hidup dia begitu nak, dia begitu tamak, dia begitu suka untuk mendapat jawatan ataupun mendapat kedudukan ataupun mendapat kuasa, dia lobby sungguh-sungguh untuk bagi dia dapat kuasa. Siapa yang suka lagu tu, akan muncul pada dia tiga perkara.
Apa dia 3 perkara tu? Yang pertama, hasadun wa baghyun, dengki dan permusuhan. Dia akan suka berkelahi dengan orang, dan kemudian dia dengki kepada manusia-manusia yang lain di atas muka bumi Allah. Yang kedua, apa dia? Wa tattabi'u uyubin nas, dia akan suka membuka aib manusia yang lain ataupun kelemahan manusia yang lain. Yang ketiga, wa karihu an yuzkara ahadun bi khair, dia cukup benci kalau disebut kebaikan yang dilakukan oleh orang yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua penyakit mula punca daripada apa? Malu tadi inilah tuan-tuan, untuk kita ambil i'tibar. Sebab itu bila kita mengaji fiqh ni, jawab dia apa dia tuan-tuan? Maknanya iaitulah sebab itu aurat kena jaga siap-siap, kena belajar malu walaupun kita berada di tempat yang bersendirian. Sebab malu itu utamanya dikaitkan dengan iman. Malah al-haya'u syatrul iman, malu itu sebahagian daripada iman. Itu ada orang tanya soalan, boleh tak mandi telanjang? Boleh, tak ada masalah. Ulama kata kecuali kena hajat seperti mandi, boleh, tak ada masalah. Tapi saya nak habaq siap-siap lah, tak apalah. Cuma satu benda jangan buat. Apa dia? Ambil wuduk dalam keadaan bertelanjang. Yang ni dia akan menyebabkan hilang barakah daripada kehidupan kita tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi mungkin dia berasa tak puas lagi nak sabun apa pun payah, tak apa, duduk dalam bilik seorang-seorang, bilik ayak bukan ada siapa. Lainlah kalau bilik ayak macam kita dulu-dulu ni tuan-tuan, pintu pun tak ada. Yang tu lainlah, kena jaga pasal orang boleh ni apa semua. La ni Allah tertutup sengat. Jadi kita sambung sekali lagi tuan-tuan, kita jawab azan dulu. Wallahu a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata. Hayya 'alas salah. La
haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wat was-salatu. Muslimin muslimat rahimahullah, boleh, tak ada masalah. Nah, untuk kita maknanya mandi tadi berada dalam keadaan kita membuka aurat sepenuhnya, tapi syarat dia mesti tertutup. Yang tu kaedah dia. Tapi kita mungkin kita dah setengah orang dia dah biasa. No, pasal saat lagi pakai kain basah semua dia rasa payah. Dia nak sabun, dia nak jurih air bagi sempurna apa semua. Tak apalah. Tapi masa saat lagi masa nak ambil wudu, pastikan dia tutup aurat dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah, itu yang disebut oleh ulama untuk sama-sama kita ambil iktibar. Ataupun ingin menyejukkan badan, ataupun mungkin nak bagi sejuk ni tambah suasana hangat sungguh-sungguh lah ni tuan-tuan. No, kadang hang buka aircon dalam rumah pun hangat sungguh-sungguh, tambah binaan lagu la ni pula, bukan macam binaan dulu. Binaan la ni dia buat tak ada lubang apa dah. Semua dia buat tertutup semua. Lepas tu mai karan tak ada, jam. Pasal apa? Pasal aircon tak boleh pasang. Tengah hari pula dia nak duduk di luar, payah dia duduk biasa duduk dalam rumah apa semua. No, payah. Ya itulah maknanya dia pakai baju dia berasa rimah, panas sungguh-sungguh, dia londeh semua. Boleh tak? Duduk seorang-seorang tak apa, jangan kacau dengan orang sudah. Dan bagi tertutup semua, CCTV pun tak ada tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kalau tidak cukup masalah. Itu contoh yang disebut oleh ulama. Dan seumpamanya tak ada masalah. Nah, tu dia kata di sini, maka harus membuka aurat dalam khalwat, dalam keadaan bersendirian bagi seseorang sekurang-kurangnya, iaitulah bagi hajat, adanya keperluan. Macam tadilah, kalau tak ada saja-saja syok saja, tetap tidak dibolehkan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Cuma ada satu lagi saya terlupa nak habaq kat tuan-tuan tadi, ini dia disebut tetapi makruh melihat aurat dirinya sendiri jika bukan kerana hajat. Maknanya dia tengok aurat dia sendiri. Kadang nak tengok mungkin dia tengok lagu tu lah, ataupun dia tengok dengan ada cermin dalam bilik dia, dia tengok aurat dia sendiri. Hukumnya makruh. Kecuali ada hajat. Hajat ni contoh lagu mana? Kadang dia nak belek apa dia tuan-tuan, nak belek kelemahan, kekurangan diri dia. Yang ni pun kadang-kala ada faedah juga tuan-tuan. Pasal tok guru saya dia sebut dulu, dia kata dia kata salah satu cara kita nak bagi, iaitulah kurangnya sombong yang ada pada kita. Kerana kadang kita ni dia main sifat sombong. Kita kena belek diri kita tuan-tuan. Belek nampak macam-macam. Tu jangan tengok diri kita dengan pakaian kita. Kalau tengok diri kita dengan pakaian kita, habislah. Siap kalau ada macam-macam permata mutu maknikam bertatah di atas kepala kita, di atas badan kita, baju kita apa semua, memang kita tak heran ke orang tuan-tuan. Tambah pula kalau kita berkuasa, ada macam-macam paku mertun sepana apa semua duk kat kita ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita bukan nak heran ke siapa-siapa.
Tambah kalau kita pula tengok, kalau kita ni macam ulama, pakaian kita siap dengan sorban besar, jubah labuh, kita bukan nak herankan siapa-siapa tuan-tuan. Jadi satu cara untuk kita nak orang panggil apa tuan-tuan, nak tundukkan, iaitulah ego dan kebesaran diri kita. Tengok diri kita hak asal, jangan dibalut dengan pakaian. Macam mana nak buat? Yang ni tak ni. Masuk dalam bilik sengak, katuk pintu, katuk tingkap, pastikan jangan ada ruang apa pun, londeh semua. Belek diri kita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Masa tu barulah kita tak gaduh nak perasan. Tapi kadang-kala dia perasan juga, segak lagi aku habis tuan-tuan, yang tu teruk sangatlah. Tak tahu nak habaq ke mana lah tuan-tuan nak habaq ni. Tapi kalau kita belek-belek baru tahu diri kita ni lagu mana. Pasal apa? Semua serupa tuan-tuan. Itu kaedahnya untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah. Baik, habis tentu selesai. Okey, untuk golongan laki-laki ni dia kita tengok. Bermula aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut pada sembahyang dan pada segala laki-laki. Perhati bagi baik-baik. Dan pada perempuan yang mahramnya, adapun auratnya pada perempuan yang helat. Perempuan yang helat ni bahasa lama maknanya perempuan yang asing ataupun perempuan yang ajnabi, bukan mahram dia tuan-tuan. Maka sekalian anggota badannya dan pada khulwat, yakni bersendirian. Dua, lagi dua tu kalau dalam kitab dia tulis alif ba ya mim nun alifnya. Saya rujuk balik dalam kitab-kitab hak lama, maknanya ialah dua kemaluannya. Itu maksud dia. Maka hasillah bagi laki-laki itu 3 aurat baginya. Ni kadang-kala orang kita tak ambil berat. Ni kita laki-laki kita ambil berat, tengok balik. Aurat laki-laki ni tuan-tuan, iaitulah dia ada 3 wajah, iaitulah 3 kaedah aurat laki-laki. Itu disebut tadi, iaitulah dan hasillah bagi laki-laki itu 3 aurat baginya. Baik, 3 aurat bagi laki-laki itu apa dia? Kita buat kesimpulan. Yang pertama, aurat laki-laki ini antara pusat dan lutut. Nih, pusat sampai lutut. Iaitulah pusat sampai lutut bagi laki-laki ni aurat dia bila? Satu, ketika semayang. Dalam semayang boleh dah sah laki-laki itu pusat sampai lutut, dia tutup, sah dah sembahyang dia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Cuma kalau kita kaji tentang adab pula, tu lain cerita lah pula. Takkan nak mai masjid, takat kita pakai iaitulah cukup dengan maknanya pusat sampai ke lutut. Cuma nak habaq kata aurat laki-laki ni pusat sampai ke lutut ketika sembahyang. Satu. Yang kedua, bersama perempuan yang mahramnya. Perempuan yang mahram ni maknanya iaitulah ada ikatan dengan dia lah. Iaitulah anak dia, apa semua yang disebut dengan mahram, iaitulah aurat laki-laki tadi antara pusat dan lutut. 2. Dan yang ketiga, iaitulah bersama-sama laki-laki yang lain. Tak kiralah laki-laki itu beriman ke kufur, sama-sama laki-laki antara pusat dan lutut. Tu aurat laki-laki yang pertama. Satu. Tak apalah, yang ni mungkin kita semua dah faham. Tengok pula aurat laki-laki yang kedua, seluruh tubuh badan. Cuma seluruh tubuh badan tadi bukan macam perempuan lah. Sebab perempuan kecuali muka dan tangan. Tapi yang ni seluruh tubuh badan ni maksudnya iaitulah bahawa hakikat dalam keadaan tadi bukan antara pusat dan lutut saja, termasuk naik ke atas sampai ke dada. Tambah-tambah dada ni disebut sebagai aib laki-laki.
Bila kita sebut tu, yang kadang ada orang lelaki-lelaki ni dia tak ada masalah, boleh pakai kain plekat saja, gulung tepi pula, duduk atas pelenggang. Orang lalu ni, lalu lalang apa semua, tak ada masalah. Dia kata orang tua ke orang muda pun kadang jadi kelaku lagu tu. Pasal apa? Dia dua faham antara pusat dan lutut lagi. Yang tu 3 wajah ya. Satu dalam sembahyang bersama perempuan yang mahram dan juga bersama laki-laki yang lain. Seluruh badan dia bila? Iaitulah bersama perempuan yang bukan mahramnya. Macam orang lalu dia duduk pakai kain plekat. Kain plekat ni gulung tepi, cakap sampah tepi rumah dia tepi jalan. Hak laki-laki lalu tengok dia tak ada masalah. Takkan tak ada perempuan yang bukan mahram, perempuan yang ajnabi lalu. Maka dia tetap dikirakan membuka auratnya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pasal itu jangan buat mudah. Kadang-kadang kita duk nampak kat orang perempuan saja. Tapi kita laki-laki pun kena ambil berat lagu ni, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tambah ada tempat tu dia duk biasa pergi tang mana pun kain tola ya, tuan-tuan. Lilit pakai bubuh kain tola ya. Tapi yang heran, cakap profesional dia tak pernah terlondeh kain tola dia, tuan-tuan. Walaupun dia ligan lembu ke lagu mana kain tola lah. Pasal dia faham antara pusat dengan lutut. Pusat dengan lutut ni dia ada tempat dia. Bersama perempuan yang bukan mahram, iaitulah disebut seluruh tubuhnya, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dan aurat laki-laki yang ketiga ialah 2 kemaluannya, kemaluan depan, kemaluan belakang. Bila? Yang ni ketika dalam apa? Dalam khulwat, masa duduk seorang-seorang, siapa pun tak ada. Masa tu aurat dia bukan daripada pusat sampai ke lutut, tapi 2 kemaluan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi bila kita faham lagu ni, baru kita boleh letak situasi kita pada apa jua keadaan, termasuk hak kita bincang tentang malu pada permulaan tadi ni, tuan-tuan, untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita simpul balik apa yang kita mengaji daripada mula tadi sampai kelar ni. Kita bincang tentang penjagaan aurat, walaupun dia bukanlah maknanya dalam keadaan tadi, iaitulah kita bincang aurat semua. Pasal tajuk yang kita bincang ni tentang tajuk semayang. Sebenarnya apa saja yang diamalkan dalam semayang, ia merupakan manifestasi untuk keluar daripada semayang. Maknanya di luar semayang tu pun pelajaran utama. Kalau kita jaga dalam semayang, dia kena bawa jaga dalam di luar semayang. Pasal itu kalau dalam semayang pun ibadat kita ni, kita kena rasa macam ada orang duk tengok kita. Pasal itu disebut ihsan kena ada, dan makna ihsan ta'budullah ka'annaka tarah wa illam tarahu fa innahu yarak. Iaitulah kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, walaupun kamu tidak melihat Allah, tetapi Allah Ta'ala sedang melihat kamu. Pasal itu kita semayang macam kita berada di hadapan Tuhan. Jangan mudah-mudah kita buat main-main, tam rasa nak garu-garu. Lepas tu iaitulah kita menerawang merata tak jaga tang tak jaga tang ni, kita kena rasa malu. Sama juga iaitulah di luar sembahyang, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dan kita kena ingat Allah Ta'ala sentiasa melihat kita, hang duk tang mana pun, sampai dalam khulwat sekalipun. Contoh khulwat apa dia? Kita berada dalam peti undi ketika nak memangkah tu, Allah Ta'ala tengok, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pasal itu kena jaga sungguh-sungguh untuk jadi pedoman kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka aurat sahaya perempuan, wallahu alam. Tanda tang tu insya-Allah kita sambung pula
dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan mendapat keridaan Allah. Ada soalan? Tak ada, no? Kalau tak ada, tak apalah. Takat itulah dapat saya sampaikan pada malam ni. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya. Walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Kita tunda kuliah ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.